Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada pensyarah dan semua rakan-rakan yang saya hormati. Saya Nurul Ain binti Abdul Rahim, nombor matrik 266972 dari Grup Q Kuantan, akan membentangkan tugasan individu bagi subjek GMGF 2014 Ekonomi dan Pembangunan. Dan tajuk tugasan saya ialah isu globalisasi dalam ekonomi dan pembangunan negara. Pengenalan. Perkataan globalisasi merupakan perkataan yang penting kerana ia merupakan kata kunci kepada pembangunan pada masa kini. Kini boleh dilihat fenomena globalisasi merebak dengan pantas di seluruh dunia, yang mana memberikan kesan positif dan negatif kepada negara. Menurut Bourlasou, Goto dan Mate 2018, globalisasi adalah proses integrasi yang berlaku dalam aspek ekonomi, politik dan budaya. Globalisasi mempunyai peranan yang semakin penting, lebih-lebih lagi di negara yang membangun. Dengan ini, kita boleh lihat bahawa globalisasi mempunyai kelebihan tertentu dari segi aspek ekonomi, perkembangan teknologi, politik, sistem kesihatan, faktor persekitaran sosial dan semula jadi serta sebagainya. Globalisasi daripada aspek pengantarabangsaaan merupakan keadaan yang saling bergantungan antara satu sama lain. Manakala dari aspek liberalisasi pula merupakan suatu proses penyikiran yang akan menghalang mana-mana kerajaan kepada pergerakan di antara negara yang lain dengan sebab untuk mewujudkan ekonomi dunia yang terbuka tanpa adanya batasan. Bagi idea dan andaian, globalisasi boleh meningkatkan pembangunan sosioekonomi di negara-negara membangun. Sebilangan besar penyelidikan telah menganggarkan kesan globalisasi terhadap pertumbuhan output jangka panjang dan bersetuju bahawa perdagangan antarabangsa dan globalisasi adalah faktor penting bagi ekonomi membangun untuk membina sistem ekonomi yang positif. Proses liberalisasi ini membawa kerajaan untuk memperoleh lebih banyak keupayaan persaingan untuk pasaran, utiliti sosial dan perkhidmatan. Globalisasi boleh mengurangkan kemiskinan, malah majoriti negara membangun, terutamanya negara-negara global yang pesat seperti India, China dan Vietnam mengalami penurunan ketara dalam perkadaran masyarakat yang hidup di bawah garis kemiskinan. Globalisasi telah mengukuhkan hubungan antara negara maju dan membangun di samping menjadikan setiap negara bergantung kepada negara lain. Negara membangun bergantung pada negara maju untuk aliran sumber dan teknologi. Manakala bagi negara maju pula bergantung kepada negara membangun untuk pasaran bahan mentah, makanan dan minyak serta produk perindustrian. Cabaran isu pula, globalisasi menimbulkan banyak masalah termasuk peningkatan keuntungan ekonomi bagi negara-negara yang sudah berkuasa dengan mengorbankan negara-negara membangun. Budaya global yang lebih homogen secara keseluruhan dan pelbagai kesan negatif alam sekitar. Globalisasi juga menyumbang kepada budaya global yang kurang pelbagai dengan tradisi budaya unik banyak negara semakin dipengaruhi oleh negara-negara barat kapitalis. Kemiskinan semasa globalisasi adalah cabaran terbesar di dunia. Ketidaksamaan dalam sistem pengagihan kekayaan global sangat menakutkan. Kemiskinan memberikan cabaran besar kepada negara-negara di seluruh dunia. Istilah ini mempunyai dua makna utama. Yang pertama, taraf hidup yang digambarkan dalam memenuhi keperluan kelangsungan hidup asas, dan yang kedua, jurang pendapatan antara golongan miskin dan kaya. Bagi cara-cara penyelesaian, globalisasi meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan memperuntukkan sumber dengan lebih cekap sebagai negara OIC yang boleh mengkhususkan diri dalam aktiviti yang mempunyai kelebihan perbandingan. Dengan meningkatkan saiz pasaran melalui globalisasi, negara-negara ini boleh mendapat manfaat daripada skala ekonomi, kos penyelidikan yang lebih rendah dan limpahan pengetahuan. Globalisasi ekonomi bukan sahaja menggalakkan pertumbuhan secara langsung, tetapi juga secara tidak langsung melalui sokongan reformasi.
Sebaliknya, jika beberapa pembaharuan sokongan dilaksanakan dalam pembangunan modal insan dan modal kewangan, impak positif globalisasi ekonomi akan dipertingkatkan dengan ketara. Melaksanakan teknologi baru yang dipindahkan daripada ekonomi maju memerlukan pekerja mahir. Negara yang mempunyai tahap modal insan yang lebih tinggi boleh meniru dan melaksanakan teknologi yang dipindahkan dengan lebih baik dan pantas. Tahap modal insan yang lebih tinggi dan berkemahiran tertentu, modal insan yang menentukan sama ada teknologi berjaya diserap merentasi negara. Inovasi teknologi juga berpotensi untuk mengurangkan kos penjagaan kesihatan untuk masyarakat yang semakin tua melalui diagnosis dan rawatan. Bagi analisis kemungkinan, ekonomi terus berkembang dan globalisasi adalah salah satu daripada beberapa trend berterusan yang lain. Satu trend sedemikian ialah apabila ekonomi perindustrian matang. Mereka menjadi lebih berorientasikan perkhidmatan untuk memenuhi permintaan penduduk yang berubah-ubah. Trend lain ialah peralihan ke arah pekerjaan yang lebih berkemahiran tinggi. Malah, globalisasi sebenarnya menjadikan proses ini lebih mudah dan mengurangkan kos kepada ekonomi secara keseluruhan dengan membawa faedah aliran modal, inovasi teknologi dan harga import yang lebih rendah. Globalisasi telah membawa kepada susunan semula di peringkat antarabangsa, nasional dan tempatan. Secara khusus, ia membawa kepada penstrukturan semula pengeluaran, perdagangan antarabangsa dan penyepaduan pasaran kewangan. Hal ini memberikan impak kepada ekonomi kapitalis dan hubungan sosial menerusi makroekonomi di mana transformasi dalam sistem pengeluaran mempengaruhi beberapa aspek iaitu termasuklah buruh, aplikasi teknologi, modal organisasi dan lain-lain lagi. Dalam ekonomi global, kuasa ialah keupayaan sesebuah organisasi untuk mengawal aset ketara dan secara tidak ketara yang membentuk kesetiaan pelanggan tanpa mengira lokasi. Cadangan. Seperti yang kita ketahui, terdapat pertumbuhan dalam globalisasi dalam beberapa dekad kebelakangan ini disebabkan oleh banyak faktor kebanyakannya. Teknologi semakin berkembang terutamanya dalam pengangkutan dan komunikasi. Kerajaan sedang menghapuskan sekatan perniagaan antarabangsa. Institusi menyediakan perkhidmatan untuk memudahkan pengendalian perniagaan antarabangsa. Terdapat banyak rintangan di sekelilinginya. Kita harus bersedia dan cekap untuk mengatasi semua kesulitan. Dengan ini, seseorang individu atau organisasi perlu ingat bahawa terdapat banyak faktor yang perlu dipertimbangkan sebelum pergi ke peringkat global. Rancang sekurang-kurangnya 2 tahun masa utama untuk penembusan pasaran dunia. Tentukan rancangan perniagaan untuk mengakses pasaran global. Tentukan jumlah yang mampu untuk melabur, memilih produk atau perkhidmatan untuk dibawa ke luar negara. Akhir sekali, kesimpulannya, seperti yang kita dapat lihat, proses globalisasi telah melibatkan semua negara di seluruh dunia. Globalisasi adalah salah satu daya penggerak yang paling penting dalam pertumbuhan ekonomi hari ini. Dunia telah disepadukan lebih dekat apabila interaktiviti meningkat antara sepadan. Berbanding dengan masa lalu, perjalanan ke seluruh dunia adalah urusan yang mudah. Globalisasi juga memberi kesan negatif kepada dunia. Perkongsian maklumat adalah penting bagi negara untuk membina asas yang kukuh bagi ekonomi yang memanfaatkan situasi krisis supaya ekonomi tidak perlu menghadapi tempoh kemelesetan yang berpanjangan. Di samping itu, di bawah pengaruh globalisasi juga menyebabkan isu keganasan dan penyalahgunaan dana semakin meningkat dan banyak penyakit maut merebak. Walau bagaimanapun, meskipun wujud banyak kelemahan globalisasi, namun banyak kelebihan globalisasi untuk negara membangun di mana dapat mengatasi kelemahan yang ada. Sekian saja pembentangan dari saya. Saya ucapkan terima kasih pada pensyarah yang telah banyak memberikan tunjuk ajar dalam menyiapkan tugasan ini. Terima kasih Puan.